satunya haram semaya atas kubur tu. La tattakhidul qubur masajid. Jangan kamu jadikan kubur tu sebagai masjid. Jadi tempat semaya. Kalau nak bina masjid atas tu, tak boleh juga. Sebab itu cara orang Yahudi Nasara tu lagu tu. Jadi kita tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Asri Yusuf mendakwa kononnya membangunkan binaan atas kubur tidak dibenarkan. Antara hadis yang sering digunakan oleh golongan yang tidak bersetuju pembangunan masjid di atas kubur ialah kononnya Nabi melaknat golongan Yahudi yang menjadikan makam para Nabi sebagai masjid. Mari kita semak kebenarannya. Antara riwayat yang dijadikan sandaran oleh golongan ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, penerbit Dar Ibn Kathir, cetakan pertama tahun 2002, muka surat 320. Diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi maradihi allazi mata fihi la'anallahu al-yahuda wan nasara takhazu qubur anbiya'ihim masjida. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tatkala kesakitan yang membawa kematian baginda, laknat Allah ke atas Yahudi dan Kristian yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Yang menjadi misteri dan percanggahannya ialah sejak bilakah Yahudi memuliakan permakaman Nabi, permakaman para Nabi di sekitar Kaabah, permakaman para Nabi di Masjid Al-Khaif, pembangunan makam Rasulullah, permakaman Fatimah binti Asad di dalam kawasan masjid, masjid di atas kubur Hamzah, pembangunan masjid di atas kubur Ashabul Kahfi. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW melaknat orang Yahudi kerana menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, sedangkan hal ini tidak serasi dengan sejarah Yahudi. Kaedah mereka ialah membunuh, menyiksa dan menganiaya para Nabi. Banyak ayat Al-Quran menjadi bukti seperti kisah percubaan Yahudi menyalib Nabi Isa AS, pembunuhan Nabi Zakaria yang digergaji tatkala bersembunyi di dalam pohon. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112, "Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Demikian sesungguhnya mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tiada alasan yang benar. Semuanya itu disebabkan mereka durhaka dan mereka sentiasa menceroboh. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibn Kathir Al-Dimashqi, jilid pertama, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lubnan, cetakan pertama tahun 1998, muka surat 182. Diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud qala kanat Banu Israel fil yawmi taqtulu 300 nabi. Daripada Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Bani Israel pernah membunuh 300 nabi dalam satu hari. Justru itu, sejak bilakah penganut Yahudi atau bangsa Bani Israel yang telah membunuh nabi-nabinya bertukar menjadi bangsa yang membina masjid dan menghormati nabi mereka? Permakaman para nabi di sekitar Kaabah. Tahukah anda, jemaah haji tidak dapat mengelak dari mendirikan solat di samping makam Ibrahim. Dalam kitab Akhbar Al-Makkah karangan Muhammad bin Abdullah Al-Azraqi, jilid pertama, penerbit Darul Andalus, cetakan ketiga tahun 1983, muka surat 68, pengarang menulis, "Ma baina rukni ilal maqam ila Zamzam qabru 99 nabiyan." Antara rukun hingga maqam sehingga Zamzam ada 99 kubur para nabi. An-Nabi qal kana an-nabi minal anbiya idza halakat ummatuhu lahiqa bi Makkah fayata'abbad fiha an-nabi wa man ma'ahu hatta yamuta fiha famata biha Nuh wa Hud wa Salih wa Shu'aib
wa quburuhum baina Zamzam wal Hijr. Nabi SAW bersabda, apabila umat Nabi telah binasa, maka Nabi pun datang ke Makkah dan tekun beribadah dengan orang yang bersama-sama baginda sehingga wafat di sana. Maka wafatlah Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib dan kubur-kubur mereka di antara Zamzam dan Hijr. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi karya Imam Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, penerbit Muassasah Ar-Risalah, jilid kedua, muka surat 401, pengarang membawa riwayat yang sama dan menyatakan wa quburuhum baina Zamzam wal Hijr, dan kubur-kubur para nabi itu berada di antara Zamzam dan Hijr. Kemudian pengarang menukilkan hadis wa qala Ibnu Abbas fil Masjidil Harami qabrani laisa fihi ghairuhuma qabru Ismaila wa qabru Shu'aib alaihimassalam, fa qabr Ismail fil Hijr wa qabru Shu'aib muqabil al-Hajaril Aswad. Ibnu Abbas berkata, di Masjidil Haram ada dua kubur, tidak ada di dalamnya melainkan kedua-dua mereka, iaitu kubur Nabi Ismail dan kubur Nabi Shu'aib alaihimassalam, dan kubur Ismail di Al-Hijr. Kubur Nabi Shu'aib berhadapan dengan Hajarul Aswad. Wa qala Abdullah bin Damrah as-Saluli ma baina ar-rukni wal maqam ila Zamzam quburu 99 nabiyan. Telah berkata Abdullah bin Damrah al-Saluli, di antara rukun dan maqam ke Zamzam ada 99 kubur para nabi. Dalam kitab Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid karya Ali bin Abi Bakr al-Haythami, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 2001, muka surat 481, diriwayatkan wa an Ibni Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi Masjidil Khaif qubira 70 nabiyyan, rawahu al-Bazzar wa rijaluhu thiqatun. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda, di Masjid Al-Khaif tersemadilah 70 orang Nabi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan rijalnya adalah thiqat. Tidakkah mereka yang berpendapat pengharaman binaan atas kubur dapat melihat makam Rasulullah dalam Masjidun Nabawi? Menurut riwayat lagi, Umar Al-Khattab telah membangunkan dinding semasa pemerintahannya. Dalam kitab Wafa Al-Wafa bil Akhbari Daril Mustafa karangan Nuruddin Ali bin Ahmad Al-Samhudi, jilid kedua, cetakan keempat tahun 1984, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, muka surat 541, pengarang menulis wa kana baitu Aisyah أحد الأربعة المذكورة، لكن سيأتي من رواية ابن سعد أنه لم يكن عليه حائط زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أول من بنى عليه جدارا عمر بن الخطاب. Rumah Aisyah dahulunya salah satu daripada 4 yang disebut. Akan tetapi akan datang riwayat Ibnu Sa'ad bahawa ia tidak ada dinding di zaman Nabi SAW. Sesungguhnya orang pertama yang membangunkan atasnya dinding ialah Umar Al-Khattab. Justru itu pengarang kitab ini menceritakan Umar Al-Khattab telah membina dinding di atas kawasan permakaman Nabi. Dalam muka surat 543, Al-Samhudi menulis An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma ziltu ad'u khimari. Dalam muka surat berikutnya, wa tafaddal fi thiyabi hatta dufina Umar falam azar mutahaffizah fi thiyabi hatta buniyat baini wa bainal qubur jidaran. Diriwayatkan Aisyah berkata, aku tidak mengenakan tudung kepala dan memakai pakaianku sehinggalah Umar dikebumikan
maka aku sentiasa menjaga pemakaianku sehinggalah dibangunkan dinding di antara bilikku dan kubur. Riwayat ini menunjukkan Aisyah menjaga auratnya tatkala Umar dikebumikan dalam kawasan masjid sehinggalah dibangunkan dinding. Ini disebabkan Umar adalah bukan mahram bagi Aisyah walaupun telah dikebumikan, namun Aisyah tetap menjaga auratnya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Kathir, jilid ke-12, penerbit Hijr, muka surat 414. Pengarang menulis peristiwa yang terlalu panjang untuk dibacakan di sini, namun ringkasnya, atas perintah Umar bin Abdul Aziz dan gubernurnya Al-Walid bin Abdul Malik, rumah Nabi dimasukkan ke dalam kawasan masjid. Fa'adkhala fihi al-hujrah an-nabawiyyah hujrata Aisyata fadakhala al-qabru fil masjid. Maka ia memasukkan rumah Nabi, iaitu rumah Aisyah, ke dalam kawasan masjid, maka kubur Nabi pun termasuklah dalam masjid. Permakaman Fatimah binti Asad di dalam kawasan masjid. Dalam kitab Wafa'ul Wafa, seperti cetakan sebelum ini, pengarang menulis tentang kubur Fatimah binti Asad. Buka surat 897. ثم قال وأما قبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. Adapun kubur Fatimah binti Asad, ibu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Falamma tufiyat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa amara biqabriha fa hufira fi mawdi' al-masjid allazi yuqalu lahu al-yawm qabru Fatimah. Tatkala beliau wafat, maka Rasulullah SAW keluar dan memerintahkan penggalian kuburnya. Maka tanah digali di kawasan masjid yang disebutkan hari ini sebagai kubur Fatimah. Masjid di atas kubur Hamzah. Di dalam kitab Khulasatul Wafa bil Akhbari Daril Mustafa, karangan Ali bin Abdullah bin Ahmad Al-Hasani Al-Samhudi, jilid kedua, penerbit Maktabah Al-Almiyah, cetakan Damsyik tahun 1972, muka surat 441. Pengarang menulis, Anna Mus'ab bin Umair wa Abdullah bin Jahsh dufina tahta al-masjid allazi buniya ala qabri Hamzah. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsh disemadikan di bawah masjid yang dibangunkan di atas kubur Hamzah. Pembangunan masjid di atas kubur Ashabul Kahfi. Dalam tafsir Al-Kashaf karya Al-Zamakhsyari, jilid ketiga, penerbit Maktabah Al-Ubaikan, cetakan pertama tahun 1998, muka surat 574. Firman Allah, iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala allazina qalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Semasa orang-orang itu berbantah sesama sendiri mengenai kehidupan semula orang yang sudah meninggal dunia, setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di atas mereka. Ay ala babi kahfihim lialla yatatarraqa ilaihimun nas dhannan biturbatihim wa muhafazata 'alaiha kama hufizat turbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil hazirah, yaitu di atas pintu gua mereka, supaya orang ramai tidak menyentuh tanah kubur Ashabul Kahfi, dan ia terpelihara sebagaimana tanah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersimpan di dalam zarih. Siapakah yang membangunkan masjid ini? Al-Zamakhsyari menulis, qala allazina ghalabu ala amrihim minal muslimin wa mulukihim, telah berkata orang yang menguasai urusan mereka itu daripada golongan muslimin dan raja mereka. Dari itu Al-Quran menjelaskan kaum muslimin membangunkan masjid di kubur Ashabul Kahfi. Kesimpulannya,
Matan hadis Nabi melaknat golongan Yahudi yang membangunkan masjid di atas kubur tidak tepat dengan realiti penganut agama tersebut yang membunuh para nabi mereka dan tidak membangunkan masjid atas makam para nabi Bani Israel. Malah larangan pembangunan masjid di atas kubur para nabi bertentangan juga dengan Al-Quran dan hadis-hadis ahlu sunnah yang menunjukkan masjid telah dibangunkan di atas permakaman Rasulullah serta para sahabat Nabi.